Allah kata kami pasti akan uji kalian dengan apa-apa daripada ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, takut macam-macam benda kita takut dalam dunia ni. Minal khawfi wal ju', lapar. Kita semua takut lapar. Allah goncang sikit je. PKP penuh orang dalam Tesco, penuh orang dalam Lotus. Allah goncang sikit je. Tuan-tuan, orang dekat Palestin bukan Allah goncang sikit, Allah goncang betul. Kekurangan makanan, kelaparan, al-ju'. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta mereka. Wal anfus, jiwa, tekanan, pressure, kesakitan dalam perasaan. Wa thamarat, tanam-tanaman. Tak ada siapa nak boleh kerja dengan baik. Hari-hari kematian demi kematian. Tetapi bila ujian hadir, lalu ujian demi ujian, satu ujian berlalu, satu ujian datang, satu ujian tak habis, ujian lain datang. Ini menguatkan kebanyakan kemenangan Islam dalam setiap peperangan, setiap ujian. Apa dia? Apabila ujian kesusahan datang. Suatu Nabi SAW, Nabi tak risau. Nabi kata, aku tak risau umat aku fakir. Dalam sebuah hadis Nabi kata, aku tak risau umat aku ditimpa kefakiran. Miskin Nabi tak takut ditimpa kat atas umat ni. Sebab tu Nabi sendiri telah menunjukkan contoh kepada kita semua. Dengan kemiskinan, Nabi orang yang paling kaya dalam dunia. Kenapa? Nabi ada Allah. In wajadtani wajadta kulla syai', kata Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi kata, Allah firman, in wajadtani wajadta kulla syai'. Siapa dapat aku, kata Allah, dia dapat segala-galanya. Siapa yang hilang aku, kata Allah, dia hilang segala-galanya. Tuan-tuan, Nabi ada Allah, Nabi ada segala-galanya. Tetapi dalam kitab Al-Khusyu' fi Salah, pada bab yang terakhir, diceritakan masa Nabi duduk dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, ketika mana datang satu malaikat, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء, ketika tu langit tiba-tiba terbelah, فَنَزَلَ malaikat, turun satu malaikat, berdiri di antara Nabi dan Jibril alaihissalam. Malaikat ni kata, wahai Rasulullah, aku utusan daripada Allah, turun untuk bagi kepada kamu pilihan, pilih jadi Nabi yang kehidupannya raja atau Nabi yang kehidupannya hamba. Nabi tengok Jibril alaihissalam yang telah melalui zaman demi zaman, yang menurunkan wahyu demi wahyu ke atas Nabi demi Nabi. Jibril alaihissalam beritahu apa? Jibril alaihissalam tunjuk isyarat, pilih hak nombor dua, jadi Nabi yang kehidupannya hamba. Kenapa? Hak yang pertama tadi berat ujian dia. Ujian kekayaan ni berat. Ujian kekayaan ni lebih berat daripada ujian kemiskinan. Walaupun orang nampak kesian dia miskin, kesian dia tak ada duit ni, kesian dia tak ada makanan ni, kesian dia rumah kecil ni, kesian dia rumah buruk ni, kesian dia kereta nak reban ni, kesian dia, nampak kesian. Tapi yang tak ternampak kesian dia rumah besar. Jarang orang kata, kesian dia, mewah kereta dia, kesian kat dia, kaya sangat. Jarang kesian orang kaya, orang kesian orang miskin. Sebab apa? Orang nampak miskin tu ujian, Allah uji dia miskin. Jangan tengok kesian, Allah uji dia kaya. Jangan. Kekayaan kebanyakan yang melekakan. Kalau hari itu Nabi pilih jadi Nabi yang raja, seperti mana Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah boleh bagi sikit pun takkan kurang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahagian daripada akhirat. Tapi Nabi pilih apa? Hidup Nabi yang kehidupan dia sebagai hamba. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, lepas Nabi buat pilihan tu, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghubzin sya'irin yawmaini mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku tak pernah tengok lepas peristiwa tu keluarga Nabi kenyang 2 hari berturut-turut, walaupun daripada roti yang diperbuat daripada barli sehingga Nabi wafat. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan kepayahan. Bukan sebab Nabi susah, Nabi miskin, tak, tapi Nabi yang pilih. Nabi yang pilih. Sebab tu bila ujian datang, di atas kematian, kemiskinan, kelaparan, sikit pun tak meresahkan Nabi. Sikit pun tak meresahkan Nabi. Kelaparan tak meresahkan Nabi. Tetapi yang mengalirkan air mata Nabi apabila kewafatan,
kematian orang yang Nabi sayang. Nabi menangis Abu Talib meninggal tanpa iman. Allah Tuhan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu sayang. Allah bagi hidayah pada siapa yang dia suka. Bangun wahai Muhammad, buat dakwah, teruskan dakwah. Wahai Muhammad, bangun dengan kepedihan, kesedihan hati, terus buat dakwah. Seluruh penduduk Makkah tutup pintu-pintu rumah mereka. Abu Talib dah tak ada untuk bela Nabi di luar rumah. Khadijah tak ada untuk tenangkan Nabi dalam rumah. Sekarang Nabi telah bergerak dalam keadaan hati dan sandaran penuh Nabi kepada Allah. Tuan-tuan, dakwah Nabi ditolak di Makkah. Mereka makin kuat menentang Nabi. Nabi pergi Taif. Apa orang Taif buat kat Nabi? 8 hari Nabi di Taif, mereka hina Nabi, mereka cederakan Nabi, mereka baling batu kat Nabi SAW. Sehingga akhirnya Nabi balik dalam keadaan luka, hanya seorang masuk Islam, Sayyidina Addas radhiyallahu ta'ala anhu, orang Nasrani. Nabi sampai dalam keadaan sedih dan sakit. Allah lepaskan pandangan Allah daripada Nabi? Tak. Allah tak pernah lepaskan pandangan dia kepada hamba yang bergerak mendekati dia.